Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel, channel inspirasi anda. Dan bersama hos anda, siapa lagi kalau bukan Jamel Legend. Terima kasih aku ucapkan kerana masih lagi bersama dengan Momok Channel. Momok Channel adalah perkongsian kisah-kisah inspirasi dan teladan untuk tatapan netizen sebagai sumber inspirasi untuk meneruskan kehidupan seharian. Malaysia, kita masih dalam kategori negara membangun, namun akibat pergolakan politik menjadikan kemajuan Malaysia terbantut. Hal ini ditambah lagi dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Ramai terkesan dan pendapatan rakyat Malaysia mendapat impak dari pandemik ini. Ramai di kalangan kita mencari peluang untuk meneruskan kehidupan, untuk menambah pendapatan bagi membina hidup yang lebih baik. Dan antara peluang yang boleh digunakan adalah melalui pelaburan mata wang forex. Bagi menceburkan diri dalam pelaburan forex, seseorang itu memerlukan ilmu yang up to date bagi mengharungi naik turun gelombang forex chart. Menurut Cikgu Nasir yang merupakan antara pelabur forex generasi pertama di Malaysia, kesemua teknik yang beliau pernah gunakan sejak mula menceburkan diri di dalam dunia forex tidak lagi dapat digunakan sebagai satu analisa yang baik. Ini kerana menurut beliau, apabila semakin ramai yang telah menggunakan sesuatu teknik itu, maka akan ada pihak di sebalik tabir yang menjedari perkara ini dan akan berusaha melawan kembali bagi memastikan teknik tersebut tidak lagi berkesan atau sukar untuk membuat pelabur win dalam trade mereka. Dengan itu, Cikgu Nasir sendiri hadir dengan mencipta tekniknya sendiri melalui kebolehan dan ilham yang dimiliki bagi membantu mereka yang berminat untuk mempelajari tekniknya yang terbukti berkesan dan merupakan satu masterpiece beliau pada waktu ini. Jom ikuti perkongsian Cikgu Nasir pada kali ini. Jangan lupa tekan button subscribe. Zas! Okey, bagi saya benda tu is not a good idea. Sebabnya dalam forex ni makin ramai orang tahu satu teknik tu, kalau lagi ramai lagi tak berkesan. Saya boleh cakap macam tu lah. Sebenarnya ada satu pihak di belakang tabir forex ni, dia akan melawan apa yang kita trade. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Ada beberapa broker pernah disaman oleh NFA, National Future Association, sebab mereka ni trade against the trader. Jadi sebab dia tahu ramai trader tak tahu nak trade, contoh ramai-ramai pergi buy, dia tahu trader tak kerti nak trade, jadi dia pergi sell, contohlah. Jadi kita tak boleh dedahkan teknik ni kepada terlalu ramai. Sebab tu saya tak nak buat seminar yang ratus-ratus orang, beribu-ribu orang, saya tak buat. Sebab saya tak nak terlalu ramai yang belajar teknik ni. Saya nak fokuskan di orang yang belajar ni, biarlah at least dapat jadi jutawan dulu. Contohlah dalam beberapa orang yang saya ajar, okey, biar seorang demi seorang jadi jutawan dulu. Sementara nak bocor mungkin teknik saya ni tak lama lagi, mungkinlah bocor kan, kita tak tahu kan, mungkin lama-lama ada yang tak boleh simpan rahsia, dia bocorkan teknik saya. Jadi bila bocor mungkin ramai orang guna. Masa tu bila ramai orang guna sebarang teknik yang terlalu ramai orang guna, dia tidak akan berkesan. Dia akan jadi diketahui oleh pihak di belakang tabir. So dia orang akan lawan kita nanti. That's why saya tak nak pelapis ke, tak nak apa ke, biarlah disimpan secara rapi rahsia ini, dan kepada siapa yang willing to invest, bayar harga untuk ilmu, biarlah mereka ini yang mendapat hasil dia. Gitu. Saya pun biasa ditanya soalan macam ni. Ada yang kata, cikgu boleh tak saya nak join kelas cikgu for free? Boleh tak saya maknanya masuk kelas cikgu tanpa bayaran? Sebenarnya sedang kita cerita macam ni, bukan saya nak action ke nak belagak, bukan. Tapi kita kena faham, there was no free lunch. What I could say, there was no free lunch. If you can offer me something, I can give you something. There was nothing for something. You give me something, I give you something. Contohlah sistem butter lah, contoh. You bagi I beras, I bagi you ayam. Takkanlah I saja nak bagi beras saja, you tak ada bagi apa-apa. So if let's say you cannot afford to pay the fees, boleh bayar yuran ke apa ke, at least you offer something. Kepakaran ke. Contoh macam saya ada baru-baru ni, ada seorang trader, dia kata dia tak mampu gini. Saya kata okey, apa yang you boleh offer kat saya? Dia kata, cikgu, saya boleh offer kat cikgu, saya boleh tolong cikgu buat website.
Contoh. So I say okay, I can teach you. You buat website untuk I. Contoh. Sebab kalau saya keluarkan duit buat website pun samalah juga seperti saya bayar dia dan dia bayar saya balik. So saya kata give and take. Itu yang sebenar sepatutnya. Jadi kita ni tak boleh nak mengharapkan orang saja bagi kat kita. Kita jangan jadi manusia seperti itu. Memanglah tak ramai orang mampu dan sebagainya. Betul tak mampu, betul ada yang tak mampu. Tapi apa yang kita mampu? Apa yang kita boleh? Jangan harapkan orang je nak bagi kita. Kita langsung tak fikir pun apa yang aku nak bagi orang. Seperti contoh, orang selalu cakap, jangan kita tanya apakah sumbangan negara kepada kita. Kita perlu tanya apakah sumbangan kita kepada negara. Apakah sumbangan kita kepada agama. Jangan cakap apa agama bagi aku. Kita kata apa sumbangan aku pula. Jadi kita kena fikir apa yang kita boleh bagi, instead of apa orang boleh bagi aku. Sebab kita dah terbiasa orang bagi kat aku. Dan kita dah terbiasa pergi sekolah, duduk, cikgu yang bagi kat aku ilmu. Aku duduk aje. Jadi budaya macam ni lah yang kita kena tukar. Jadi kalau tak boleh dengan sesuatu, cuba fikirkan sesuatu. Mesti ada penyelesaian. Saya pun bukanlah strict sangat. Saya akan open for discussion, open for offer, misalnya macam tu. Dan sebagai contoh, misalnya dia kata, okey cikgu, saya memang tak mampulah nak pergi kelas cikgu, boleh tak kalau saya kumpulkan kawan-kawan saya, contohlah 5 orang, saya nak masuk free, boleh tak? Contoh. At least ada effort dia. Kita nak tengok effort. Nak tunggu saja orang je bagi kat kita. Kita langsung tak nak membantu satu pihak lagi. So tak boleh lah macam tu. Saya need Allah, anugerah Allah lah masing-masing. Macam ada orang kepakaran dia pemain kereta, kepakaran dia contohnya doktor, ada orang kepakaran dia bedah jantung. Jadi Allah bagi masing-masing manusia ni, Allah bagi hadiah. Ini adalah hadiah, gift from Allah lah. Allah bagi kita, orang ni pandai ni, orang ni pandai ni, orang ni pandai ini. Jadi Allah bagi saya, mungkinlah Allah bagi saya ilmu forex ni, Allah bagi saya. Dia bagi saya idea. Macam saya tengok graf, saya mudah dapat idea. Tak perlu berguru ke apa, saya mudah dapat idea. Lagi satu, sebab dulu saya dah biasa tugas sebagai seorang manufacturing system engineer, macam saya beritahu tu. Jadi tugas saya ni mencari persamaan, commonality, mencari benda-benda halus lah, benda-benda yang orang tak nampak. Kita kaji benda tu. Jadi daripada kajian tu kita akan dapat satu rumusan apa penyelesaian. Jadi dah terbiasa kerja macam tu dengan kilang dulu. Jadi bila saya buat forex, saya mencari benda-benda halus ni lah. Benda-benda macam mana nak tahu trend permulaan, pengakhiran trend, contohnya bila dia nak start, macam mana kita nak tahu kita boleh swing, macam nak tahu kita boleh scalping. Jadi semua tu dia satu anugerah untuk saya lah. Dan kadang-kadang saya kadang pelik juga, benda ni ilham yang dalam mimpi pun ada. Saya bermimpi, macam ni boleh buat teknik macam ni. Jadi bila saya kaji graf, baru saya nampak. Kadang-kadang jadi macam tu. Dan kebetulan juga saya pun ada kawan-kawan yang professional trader yang bekerja untuk George Soros dan juga Warren Buffett. Saya ada kawan saya dekat sana. Kalau saya jumpa diorang, selalu saya akan jumpa di London. Kita akan macam berbincang lah. Tapi diorang ni very secretive lah. Diorang ni simpan rahsia sangat. Sebab diorang kata teknik Warren Buffett, teknik George Soros ni tak boleh didedahkan. Kenapa tak boleh didedahkan? Macam saya bagi tahu tadi, bila terlalu ramai guna, teknik George Soros pun tak boleh guna. George Soros sendiri takut teknik dia ni terdedah. Jadi kita kena faham, orang-orang yang ada rahsia-rahsia ni, dia orang tak nak pun mendedahkannya. Walaupun dibayar mahal sekalipun, dia orang tak nak didedahkan rahsia trade dia orang. Jadi saya ni willing to share my trading technique dengan harga ni orang dah kata mahal. Cuba tanya dia orang nak tak dedahkan? Okey, bayar ke George Soros ke Warren Buffett? Nak, dia orang tak nak. Dan kawan saya cerita, dia kata memang kita orang dikawal rapi. Setiap kali keluar ke mana-mana pun ada pegawai-pegawai George Soros ni, memang dia orang akan mengawal dia orang ni. Dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia bercerita. Jadi sebab takut teknik George Soros ni dengan Warren Buffett ni terdedah. Jadi maknanya even George Soros sendiri pun takut terdedah. Kenapa? Dia takut ramai orang guna. Itulah sebab bila ramai orang guna, ada pihak belakang yang akan lawan sebenarnya. Pihak belakang tu sebenarnya lebih besar lah daripada George Soros dan sebagainya. Kita ingat George Soros ni dah besar. Tak, sebenarnya ada lagi pihak yang besar di belakang. Di belakang tabir tu ada organisasi yang lagi besar dalam dunia ni. Saya tak nak ceritalah siapa yang di belakang tabir tu. Sebab yang boleh saya kata, dia lagi besar daripada George Soros, lagi besar daripada Warren Buffett punya dana. Dia ada di belakang tabir tu. Dia ni lah yang akan makan kita punya trade.
Okey, kalau dia guna kat modal, ilmu tak ada, agak-agak boleh berkembang tak modal tu? Saya rasa boleh habis. Jadi kalau dia ada banyak sekalipun akan habis kalau dia tak tahu ilmu sebenar. Jadi bagi saya, banyak orang pakai kita balik. Banyak orang fikir macam ni. Tak apalah, aku pergi kelas, bayar mama, baik aku guna untuk modal. Baik aku trade. Nanti kalau lah aku dah trade dah banyak duit, bolehlah pergi kelas. No. Dia tak akan berlaku macam tu. Yang pertama, selalunya kalau dia tak ada ilmu, duit tu akan habis. Satu. Yang kedua, kalaulah dia trade berjaya, dapat duit banyak sekalipun, dia akan cakap, aku dah pandai, apa aku nak pergi kelas lagi? So, forever dia tak akan pergi kelas. Forever dia tak akan pergi kelas. Sebabnya dia kata, aku dah trade dah pandai kan, apa aku nak pergi kelas lagi? Baik aku guna je duit ni. Bagi saya benda ni atas individu lah. Ada orang kata, daripada aku bayar kelas, baik aku trade sendiri. Kalau habis pun habis. Persoalan dia, kalau habis tu, habis dah tak ada lagi dah tak boleh grow. Tapi kalau pergi kelas, macam saya kata, saya pernah jatuh sampai zero, sampai saya duit nak makan pun tak ada kan. Sebabnya bukan sebab saya MC ke apa, bukan sebab saya rugi forex ke apa, sebab saya mismanage kehidupan saya, dan saya dah bahagikan harta tu semua. Tiba-tiba berlaku sesuatu, saya dah tinggal tangan kosong. Jadi daripada kosong itu, apa lagi saya ada? Hanya ilmu saja saya ada. Jadi dengan ilmu itulah saya trade balik. Dan even saya pernah tunjuk dalam Facebook saya, ada satu hari tu saya tunjuk saya dah withdraw duit saya daripada account, tinggal $8 je dalam account. Sebab saya dah withdraw, tinggal $8. $8 ni saya nak buktikan, walaupun $8 boleh trade sampai jadi beribu. Jadi saya trade masa tu, saya beli gold 001. Kecil je saya beli, $7 cost dia. Jadi tinggal balance $1 je. Memang boleh kena MC. Tapi macam mana saya trade, ada dalam Facebook saya buat dia punya account tu, dia punya progress, naik sampai 1000 lebih. Daripada $8, saya guna $7, tinggal $1 dan boleh grow sampai 1000 lebih account tu. Jadi sebenarnya ilmu tu, bukan modal tu. Modal ni banyak sekalipun dia boleh habis kalau tak pandai. Kalau kecil apatah lagi lah, kalau banyak pun boleh habis. Tapi kalau ada ilmu, kecil pun dia boleh berkembang. Macam contoh saya ambil contoh PA saya lah. Dia pernah withdraw duit dia, habis tinggal $24. $24 tu dia trade balik, hari tu 2-3 jam aja dapat $800 daripada $24. Jadi kalau tak ada ilmu, adakah benda ni jadi secara tak sengaja? Dia tidak akan jadi secara tak sengaja kalau tak ada ilmu. So dengan ilmu ni lah kita boleh kembangkan benda yang kecil menjadi besar. Tapi kalau tak ada ilmu, benda besar pun akan habis. Jadi saya boleh cakap, nasihat saya macam tu je lah. Kita pun daripada kecil kita dah cari ilmu. Saya ambil contoh, anak saya bersekolah di Setiabudi. Setahun yuran RM15,000 seorang, 2 orang RM30,000. Tahun depan RM30,000 lagi. Tahun depan RM30,000 sampai habis sekolah. Agak-agak dah berapa ratus ribu dah habis. Boleh tak kita kata, nanti kau keluar habis tingkatan 5, confirm gaji RM5,000 ke RM10,000? Boleh. Satu cikgu pun tak boleh bagi jaminan. Walaupun saya bayar RM30,000 satu tahun, tahun depan bayar lagi. Tahun depan bayar lagi. Satu cikgu pun tak boleh bagi jaminan. Kau nanti kerja gaji RM5,000. Satu cikgu tak berani, walaupun saya bayar RM30,000 satu tahun. Jadi sebenarnya atas individu tu sendiri. Bila cakap forex RM15,000 kata mahal, tapi bila sport rim, contohnya sport rim RM6,000, tayar RM2,000, RM3,000, tukar muffler, tukar apa, ni total RM10,000, murah. Offer audio sistem RM5,000, offer ni, boleh pula kan. Belajar nak buat duit yang boleh menghasilkan duit, mahal. Tak nak. Jadi saya, orang macam ni saya tak nak pun tak apa, saya tak kisah. Tak nak pun tak apa. Sebab saya tahu dah kebanyakan orang ni dia nampak benda lain yang murah. Benda yang menghasilkan duit, yang boleh menghasilkan duit, dia rasa mahal. Tak apa, saya tak kisah. Tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga simbol loceng untuk mendapat notifikasi video-video inspirasi pada masa akan datang.